Hai semua, saya Cikgu Tang. Dalam video ini, Cikgu akan berkongsi tentang tips pecutan terakhir tentang bab 4 dan bab 5 semester 2 STPM. Bab 4, Wang Bank dan Dasar Kewangan. Soalan Trial Kelantan 2021, soalan 25, iaitu Bank Pedagang berupaya meningkatkan penawaran wang melalui penciptaan kredit. Jelaskan bagaimana proses penciptaan kredit yang berlaku dalam sistem banyak bank. 10 markah. Sama-sama kita lihat skema jawapannya, iaitu andaian, jadual atau dua kunci kira-kira, huraian, jadual atau kunci kira-kira, dan kesimpulan yang perlu dimasukkan dalam jawapan. Yang pertama iaitu andaian proses penciptaan kredit, iaitu 2 markah. Right. So A, deposit asal ialah RM2000. B, nisbah reserve tunai 20%. C, orang ramai menyimpan tunai dalam simpanan semasa. D, semua urus niaga dijalankan dengan menggunakan cek. E, bank akan meminjamkan semua lebihan reserve. Dan anda pilihkan mana-mana dua di atas. Seterusnya, kita akan buatkan jadual di mana sekurang-kurangnya 2 tahap ataupun 2 peringkat yang kita akan masukkan dalam bahagian ini, 2 markah. Peringkat proses penciptaan kredit ditunjukkan melalui jadual berikut, di mana dalam kolom yang pertama kita masukkan bank. Contohnya, kita masukkan bank A, B dan C. Kolom yang kedua kita masukkan deposit. Kolom yang ketiga kita masukkan reserve berkanun dan kolom yang keempat kita masukkan pinjaman. Yang paling penting sekali ialah kita perlu masukkan jumlah, iaitu jumlahnya, contohnya deposit 2000 dan jumlahnya ialah 10,000. Reserve berkanun asalnya 400, jumlahnya ialah 2000. Dan pinjamannya iaitu asalnya iaitu 1,600, jumlahnya ialah 8,000. Ya, so mesti beri jumlahnya dalam jadual ini. Berikutnya, kita membuat huraian jadual iaitu sekurang-kurangnya 2 peringkat, 3 markah. Apabila pelanggan pertama mendepositkan wang RM2000 ke dalam akaun semasa di bank A, bank tersebut perlu menyimpan reserve RM400 bagi memenuhi reserve berkanun 20%. Lebihan reserve RM1,600 akan dipinjamkan kepada pelanggan kedua, iaitu pada peringkat yang pertama, 1 markah. Pelanggan kedua pula akan mendepositkan wang RM1,600 ke dalam akaun semasa di bank B. Bank tersebut perlu menyimpan tunai sebanyak RM320 dan lebihan reserve RM1,280 akan dipinjamkan kepada pelanggan ketiga di peringkat yang kedua, 1 markah. Huraian yang seterusnya iaitu pelanggan ketiga pula akan mendepositkan wang ke dalam akaun semasa di bank C. Bank C perlu menyimpan reserve RM240 bagi memenuhi kadar tunai 20% dan lebihan reserve sebanyak RM1,040 akan dipinjamkan kepada orang ramai dalam peringkat yang ketiga. Ingat bahawa huraian jadual ini 3 markah. Kita perlu ada sekurang-kurangnya 2 peringkat. Sambungannya iaitu proses ini akan berterusan sehingga tiada lagi lebihan reserve yang boleh dipinjamkan oleh bank perdagangan kepada orang ramai, 1 markah. Kesimpulannya iaitu akhir sekali apabila proses penciptaan kredit telah berlaku sepenuhnya, jumlah deposit semasa yang diperoleh ialah RM10,000, iaitu RM2,000 bahagi dengan 20%. 20% ini merupakan reserve berkanun.
1 markah. Jumlah reserve berkanun ialah RM2000 iaitu RM400 bahagi dengan 20%. 1 markah. Dan jumlah pinjamannya adalah sebanyak RM8000 iaitu RM1600 bahagi dengan 20%. 1 markah. Kesimpulan ini 3 markah. Atau kita masukkan jawapan dalam bentuk kunci kira-kira juga boleh diterima. Ini adalah jawapan yang alternatif iaitu andaian 2 markah, kunci kira-kira 2 markah, huraian kunci kira-kira yang sekurang-kurangnya sehingga 2 peringkat 3 markah, kesimpulannya 3 markah. Beza dengan jawapannya dengan sebentar tadi ialah kunci kira-kira dimasukkan dalam bahagian ini. Iaitu kita boleh buka kunci kira-kira bank A. Di sebelah kiri ada aset dalam RM. Di sebelah kanan kita ada liability dalam RM. Di bawah aset ada reserve berkanun dan pinjaman serta jumlah. Reserve berkanun sebanyak 400, pinjaman 1,600 dan jumlahnya ialah 2,000. Di sebelah kanan iaitu liability dalam RM, deposit semasa sebanyak 2,000 dan jumlah di sebelah kanan menyamai di sebelah kiri iaitu sebanyak 2,000. Dan seterusnya kita akan bukakan kunci kira-kira bagi bank B di mana sama seperti tadi aset di sebelah kiri dan liability di sebelah kanan. Dan kita akan ambilkan pinjaman sebanyak 1,600 ini dijadikan sebagai liability bagi kunci kira-kira bank B ini iaitu deposit semasanya 1,600 maka jumlah di sebelah kanan ialah 1,600. Untuk perhitungan bagi aset pula reserve berkanun iaitu kita ambilkan 1,600 darab dengan 20% maka ialah 320 dan pinjaman iaitu yang selebihnya iaitu 80%. Maka 1,600 darab dengan 80% iaitu 1,280. Jumlahnya ialah sebanyak 1,600. Ingat bahawa jumlah di sebelah aset 1,600 adalah menyamai liability jumlahnya 1,600. Right. Next ialah Trial Terengganu 2021 soalan 24. Berbantukan gambar raja pendekatan perbelanjaan agregat pendapatan AEY, terangkan bagaimana dasar kadar bunga semalaman boleh mengawal masalah pengangguran dalam sesebuah negara. 10 markah. Sama-sama kita lihat jawapannya. Untuk melakarkan kelok ini, yang pertama kita akan melabelkan paksi X iaitu pendapatan negara, paksi Y sebagai perbelanjaan agregat dan jangan lupa untuk melabelkan O origin. Langkah yang pertama iaitu kita akan melukiskan Y sama dengan AE iaitu garisan 45 darjah. Langkah yang kedua iaitu kita akan melukiskan AE kosong sama dengan C campur I campur G di mana titik keseimbangannya adalah pada E kosong dan pendapatannya adalah pada Y kosong. Seterusnya iaitu kita akan melukiskan AE yang meningkat menjadi AE1 dan kita melabelkan AE1 sebagai C plus I1 plus G di mana titik keseimbangan baharunya ialah pada E1 dan pendapatannya adalah pada Y1. Dari E0 ini kita panjangkan garisan ke atas dan kita melabelkan titik F. Rajah 2 markah. Sama-sama kita lihat huraiannya. Yang pertama, keseimbangan asal dicapai di titik E0 apabila kelok AE bersilang dengan kelok Y sama dengan AE ataupun kelok pendapatan 1 markah pada pendapatan negara di Y0 1 markah. Jumlah markah untuk huraian keseimbangan asal iaitu 2 markah. Yang kedua iaitu kita masukkan situasi. Untuk mengawal pengangguran, Bank Pusat menurunkan kadar bunga semalaman. Ini menyebabkan kos pinjaman menurun, penggunaan meningkat, pelaburan meningkat. Kita ambil salah satu jawapan ini
dan masukkan 1 markah. Yang pertama ialah situasinya dan yang kedua ialah sebabnya 1 markah. Yang ketiga iaitu peralihan. AE bertambah dan keluk AE beralih ke atas dari AE0 ke AE1. 1 markah. Berikutnya ialah proses. Pada pendapatan negara di Y0 berlakunya lebihan perbelanjaan agregat sebanyak E0F atau inventory berkurangan dan firma menambahkan keluaran. 1 markah. Berikutnya ialah keseimbangan baharu. Kelima, keseimbangan baru dicapai di titik E1 apabila keluk AE1 bersilang dengan keluk Y sama dengan AE atau pendapatan negara meningkat dari Y0 ke Y1. 1 markah. Yang terakhir ialah kesannya, iaitu keenam, peningkatan pendapatan negara menyebabkan guna tenaga atau peluang pekerjaan bertambah, maka masalah pengangguran dapat dikawal. 1 markah. Sila ikuti 6 langkah ini, iaitu langkah yang pertama, keseimbangan asal, E0, Y sama dengan AE pada Y0. Kedua, iaitu situasi. Apabila kadar dasar semalaman menurun, kos pinjaman menurun dan I iaitu pelaburan meningkat. Yang ketiga, peralihan. Keluk AE beralih ke atas. Keempat, iaitu proses. Berlakunya lebihan AE, inventory berkurangan dan firma menambahkan keluaran. Biasanya, calon menghadapi masalah untuk menuliskan proses. Ingat bahawa apabila berlakunya lebihan AE, inventory berkurang, firma menambahkan keluaran. Ini ialah prosesnya. Kelima, iaitu keseimbangan baharu. Pada E1, Y sama dengan AE1 pada Y1. Yang keenam, iaitu kesannya, di mana guna tenaga meningkat, pengangguran berkurang. Ingat 6 langkah ini. Bab 5, perdagangan dan kewangan antarabangsa. Trial Kelantan 2021 soalan 26. A. Jelaskan maksud devaluasi 2 markah. B. Dengan menggunakan gambar raja, jelaskan kesan devaluasi nilai ringgit Malaysia RM terhadap dolar Amerika USD ke atas ekspor, import dan imbangan dagangan Malaysia. 8 markah. Jawapan A iaitu maksud devaluasi iaitu kerajaan menurunkan nilai mata wang negaranya berbanding dengan nilai mata wang asing dalam sistem kadar pertukaran tetap. Atau kerajaan menetapkan nilai mata wang negaranya lebih rendah daripada nilai mata wang negara asing dalam sistem kadar pertukaran tetap. 1 markah. Contohnya, kadar pertukaran boleh ubah US $1 sama dengan RM4.15, maka kerajaan tetapkan nilai US $1 sama dengan RM4.30, iaitu devaluasi berlaku iaitu tindakan menurunkan nilai mata wangnya, iaitu daripada RM4.15 menjadi RM4.30 dan mesti beri contoh berangka di sini. Baik, seterusnya kita lihat pula untuk raja. Right, di sini kita lihat ini adalah raja untuk kesan devaluasinya. Apabila paksi diberi dengan betul iaitu RM per USD dan kuantiti USD, paksi betul, raja akan diberi 2 markah. Sekiranya kita lihat pula apabila paksi dilabel dengan salah, maka raja akan diberi 0 markah. Di mana apabila kita terbalik US dollar per RM, paksi dilabel dengan salah,
dan untuk paksi X ditulis sebagai kuantiti saja, maka rajah adalah kosong markah. Walaupun rajah ini betul secara keseluruhannya, tapi paksi dilabel dengan salah, maka anda tidak akan dapat markah. Untuk huraiannya, iaitu keseimbangan kadar pertukaran asing di titik E0, apabila kelop DD sama dengan SS, wang asing pada kadar pertukaran pasaran ialah $1 sama dengan RM4.15 dan kuantiti dolar US dollar sama dengan Q0, 1 markah. Kerajaan menjalankan dasar devaluasi, maka kadar pertukaran asing yang baharu ialah $1 sama dengan RM4.30, 1 markah. Kesannya, nilai ringgit turun nilai berbanding nilai dolar USD atau nilai ringgit secara relatif lebih murah berbanding dengan nilai dolar USD, 1 markah. Kesan kepada ekspor Malaysia akan meningkat kerana permintaan barangan Malaysia oleh rakyat Amerika bertambah atau nilai harga barangan ekspor lebih murah secara relatif, 1 markah. Kesan kepada import Malaysia akan merosot atau berkurangan kerana permintaan barangan Amerika oleh rakyat Malaysia berkurang atau nilai harga barangan import lebih mahal secara relatifnya, 1 markah. Kesan kepada imbangan dagangan Malaysia semakin baik kerana nilai ekspor melebihi nilai import atau ekspor bersih semakin baik, 1 markah. Di sini kita akan lihat bahawa kesan devaluasi iaitu dari bentuk rajah ini iaitu kesan dari segi ekspor, import dan juga imbangan dagangan. Kesan daripada import iaitu ekspor dan juga imbangan dagangan, di mana yang pertama ialah kita lihat kesan ekspor iaitu kesan devaluasinya, harga ekspor murah, permintaan ekspor meningkat dan ekspor meningkat. Kedua iaitu import, harga import mahal, permintaan import turun dan import turun. Ketiga iaitu imbangan dagangan semakin baik, ekspor melebihi import, maka ekspor bersih meningkat. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain serta tekan butang loceng notification untuk mendapatkan pemberitahuan apabila video baru diuploadkan. Jangan lupa untuk like banyak-banyak ya, thumbs up. Terima kasih. Bye-bye.